Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Okey, sekarang ini kita akan kongsikan satu lagi petua untuk kaya dan berjaya. Okey, petua yang ke-9. Bagaimana kita nak menjadi seorang yang berjaya dalam kehidupan kita. Okey, petua ke-9 adalah every master is once a disaster. Okey. Ini bermaksud ramai orang-orang yang dah berjaya di luar sana, sebenarnya sebelum mereka mencapai kejayaan dan semasa mereka mencapai kejayaan itu sendiri, mereka menghadapi banyak problem-problem ataupun challenge yang mereka ada dalam kehidupan mereka. So, setiap challenge ini bukannya mudah, tetapi mereka dapat mengharungi setiap masalah-masalah ini supaya mereka dapat naik setingkat lagi. Apabila mereka berjaya menghadapi satu-satu masalah, satu-satu challenge, dia akan naik ke level yang seterusnya. Dengan sebab itulah orang tu kadang-kadang tu dia naik cepat kan, kerana setiap masalah yang dihadapi itu dia naik. Kalau kita dengar cerita daripada Steve Jobs, Bill Gates, Mark Zuckerberg, Tan Sri Syed Mukhtar Al-Bukhari dan ramai lagi kita baca buku ataupun maklumat tentang biodata mereka, sudah tentu mereka mengharungi hidup ini bukan mudah. Mereka sangat-sangat berusaha, mereka memastikan kejayaan menjadi milik mereka. Kerana orang yang berjaya, dia tidak fokus kepada masalah, dia fokus kepada bagaimana nak mencapai matlamat mereka. So, setiap challenge itu akan menjadi stepping stone untuk mereka pijak, untuk mereka naik kepada level-level yang seterusnya. Oleh itu mungkin anda tertanya lah, macam mana saya nak ke satu perniagaan? Kan? Jawapan saya senang. Carilah ilmu tentang perniagaan yang anda nak pilih itu. Sekarang ni banyak kan, kita kata dalam buku-buku, CD-CD, seminar-seminar. Kalau kita kata kita nak buka satu perniagaan restoran, kan banyak seminar-seminar macam Chef Lee, kan dia ajar bagaimana nak buka perniagaan di pasar malam, bagaimana nak jual kuih tiaw, kan. Mungkin ada buku sekarang ini cara mudah untuk menjadi usahawan dropship, cara mudah untuk membina perniagaan blog dan sebagainya, kan, perniagaan dengan YouTube, dengan Facebook dan sebagainya. Jadi banyak sumber-sumber yang kita boleh dapatkan ilmu-ilmu untuk kita nak buat perniagaan yang kita nak pilih itu. Banyak sumber-sumber. So kita boleh dapatkan ilmu-ilmu ini untuk menjadikan sumber kepada kita untuk setiap perniagaan yang kita nak pilih. Jadi kita kena pastikanlah, kalau kita kata aku nak buka bisnes apa, aku nak buka bisnes restoran, aku cari buku-buku ataupun ilmu-ilmu ataupun seminar-seminar yang tentang bagaimana nak membuka perniagaan restoran. Mungkin anda nak buka perniagaan jual baju melalui Facebook, anda perlu cari buku-buku, seminar-seminar, video-video tentang bagaimana nak buka perniagaan melalui Facebook. Tapi ada satu shortcut, satu shortcut untuk anda mencapai kejayaan dengan lebih cepat lagi. Apa shortcut itu? Shortcutnya adalah anda perlu memiliki mentor. Mentor ini bukan kata mentor yang mengajar tentang motivasi, tapi mentor ini adalah mentor spesifik yang akan mengajar anda tentang industri yang anda nak buat tu. Sebagai contoh, kalau anda nak jual char kway teow ataupun mungkin anda nak jual baju dalam Facebook, anda kena cari mentor yang sememangnya jual melalui Facebook, jual baju melalui Facebook, dan dia sudah pun menjadi seorang yang berjaya, sales mencapai ratus-ratus ribu sebulan. Dan kalau anda nak buka restoran, anda perlu cari chef yang boleh memasak, dan restoran yang besar, kan, restoran ikan bakar ke. So memang dah berjaya. So melalui mentor-mentor ini, mereka akan mengajar anda bagaimana untuk membuka perniagaan itu, dan pada masa yang sama, kerana ilmu yang mereka belajar dalam kehidupan mereka itu, daripada mungkin mereka dah buka bisnes itu selama 10 tahun, kan, dalam tempoh 10 tahun itu mesti banyak masalah yang mereka hadapi, dan mesti ada masalah dan cabaran-cabaran yang mereka hadapi. Jadi daripada ilmu-ilmu ini, daripada setiap pengalaman ini,
Kalau mereka boleh memberikan kepada anda, ia akan menjadi satu persediaan yang terbaik untuk anda. So anda boleh menghadapi bersedia untuk menghadapi challenge ini apabila bila ia tiba dalam perniagaan anda nanti. Jadi pastikan kita mencari mentor. Itu adalah shortcut yang terbaik. Kita perlu mencari mentor untuk kita nak membuka perniagaan kita itu dalam industri yang kita nak pilih. Kemudian pastikan dia menjadi guru kita, mengajar selebih tentang perniagaan itu. InsyaAllah kejayaan akan menjadi lebih pantas untuk diri kita. Dalam seminar-seminar saya ada tekankan dengan teori mistik. Teori mistik itu, M di dalam teori itu adalah mentor. Jadi sebab itulah saya memang sangat-sangat tekankan untuk setiap usahawan perlu memiliki mentor mereka, memastikan mereka dapat berjaya dalam kejayaan dalam perniagaan yang mereka nak pilih. Jadi kalau anda dah ada nak buka satu perniagaan, kan, anda dah ada idea nak buka perniagaan tu, tanya diri anda, dah ada mentor tak untuk bisnes anda itu? Jadi fikirkan dan carilah mentor anda itu. Kalau ada anda cari tu, orang tu tak nak, cari orang lain. Cari orang yang nak mengajar anda bagaimana nak berjaya dalam industri yang anda nak pilih itu. Boleh? Petua yang ke-10 dan petua yang terakhir yang akan saya kongsikan kepada anda ini adalah jangan lupa untuk pakai cermin mata awesome anda setiap masa. Apa tu cermin mata awesome tu kan? Kita sebagai hamba Allah ni, kita memang tak sunyi daripada masalah dan challenge di dalam kehidupan. Kalau kita makan gaji, kan, kita akan ada masalah dengan pekerja-pekerja lain, kan, rakan-rakan sekerja, dengan bos, kan, dengan deadline dan sebagainya. Kalau kita mulakan perniagaan, kita akan ada masalah dengan pelanggan, dengan supplier, dengan distributor. Kita akan ada masalah dengan banyak orang yang terlibat dalam perniagaan kita. Setiap masalah yang kita terima ini adalah ujian daripada Allah kepada kita. Kerana kita ini adalah khalifah di muka bumi Allah ini. Sesuai dengan kalimah Allah, iaitu dalam surah Al-Baqarah ayat 286, yang bermaksud Allah tidak akan membebani manusia itu di luar kemampuan. Jadi kalau kita memang diuji setiap masa, setiap hari, setiap bulan, setiap tahun, kita akan diuji. Tetapi sebenarnya ujian itu adalah satu ujian yang kita sendiri boleh lalui. Kita boleh atasi dia dengan mudah kalau kita bersabar. Sebab kadang-kadang juga kita mungkin tiba-tiba rasa tak best. Kan, kita rasa macam bad mood, kita rasa macam nak marah-marah je, kita rasa macam rasa macam kurang best je hari ni. Kerana kita ni memang Allah jadikan seorang manusia yang penuh dengan emotion. Kita ada emosi yang memangnya kita kadang-kadang kita tak ada nak elaborate dari mana perasaan tu. Kerana itu adalah fitrah kita sebagai seorang manusia. Anda ada masalah emosi ni? Seperti setiap manusia yang ada di dunia ini, memang kita ada masalah emosi ini. Bagaimana kita nak mengatasi masalah ataupun emosi kadang-kadang yang kita hadapi setiap hari ini? Antara salah satu teknik yang saya belajar daripada mentor saya, Tiharaka, dia kata kita perlu sentiasa memakai cermin mata awesome kita, apabila mungkin kita ada shift of emotion, kita ada perubahan emosi itu. Mungkin hari itu kita rasa tak best, kita cuba pakai cermin mata awesome itu, dan insya-Allah kehidupan kita akan berubah. Mungkin anda kata mana nak cermin mata tu? Mudah saja. Anda ambil saja cermin mata tu, anda tengok kan ni. Anda bayangkan anda memegang kacamata awesome tu, anda berbalik tengok cermin dia, anda nampak kaca mata dia tu tertulis awesome, kan, dan anda cuba pakai. Jadi apabila anda memakai cermin mata awesome, setiap apa yang anda tengok akan menjadi awesome. Jadi sebenarnya walau apa yang kita hadapi dalam dunia ini, setiap challenge yang kita hadapi dalam dunia ini,
kita akan laluinya walaupun kita apa reaksi kita. Kalau kita bereaksi secara positif, maka positiflah yang kita akan lakukan. Kalau kita tengok pada sudut yang negatif, maka negatiflah reaksi kita. Jadi kalau apa yang kita lakukan dengan teknik strategi memakai cermin mata awesome ini, bila kita pakai cermin mata kita, kita melihat satu perkara itu dengan sudut yang positif. Kita kata it's okay, life goes on. Itu aku rasa walaupun mungkin itu yang bukan yang aku nak, dan kita tak boleh nak halang perkara itu daripada berlaku. Tapi aku memilih untuk merasa diri aku ini berharga, aku ni awesome. Dan aku rasa gembira dengan kehidupanku. Dan aku akan pastikan aku gembira the whole day and tomorrow and sampai bila-bila. Jadi sebenarnya kalau kita kata memanglah kalau kita kata kita sedang orang marah kita, orang benci kita, kan? And then apa yang kita pun rasa marah, kita rasa stres, dan kita kata aku nak tunjuk aku memberontaklah, kan? Jadi apa yang berlaku adalah benda itu tidak akan menyelesaikan masalah. Tapi kalau kita kata tak apalah, orang nak marah kita tak boleh nak halang. So apa yang perlu kita pakai cermin mata awesome, kita fokus kepada apa yang kita nak capai. Kita jangan biarkan orang sekeliling kita mengganggu apa yang matlamat kita nak capai dalam kehidupan kita. Sekarang ini saya nak anda sama-sama dengan saya, buat tangan anda macam ni, tengok, ambil kacamata anda di mana-mana anda nak, tengok perkataan awesome tu kat cermin tu, dan cuba pakai. Dan kadang-kadang tu apabila saya pakai cermin mata awesome ni, saya terdengar lagu, saya biasa tengok cerita The Lego Movie dengan anak-anak tu, everything is awesome. Saya memang terdengar lagu tu. Jadi memang terngiang-ngiang lah. Setiap kali saya amalkan prinsip tu, saya pun tengok everything is awesome. Saya tengok sekali ni, tak kisahlah apa yang nak berlaku, orang nak marah ke nak apa ke, yang penting I'm feeling awesome. Jadi saya nak anda bersama dengan saya, pastikan kehidupan anda setiap hari kehidupan kita awesome. Boleh? Saya ada anjurkan satu seminar untuk bagaimana nak mengatasi stres, dan tekanan pada waktu kerja, dan juga dalam kehidupan kita, yang dinamakan seminar itu sebagai menangani suara kecil di dalam diri kita. Jadi kalau anda berminat nak saya lakukan seminar ini di dalam pejabat anda, untuk rakan sekerja anda, bersama-sama dalam organisasi anda, hubungilah saya Zul di 0139311396. Saya boleh membantu anda dengan banyak lagi teknik-teknik untuk mengatasi stres dan tekanan. Saya boleh membantu anda dan juga tim anda, rakan sekerja anda dan organisasi anda, bagaimana kita dapat mengatasi suara kecil yang ada dalam minda kita, supaya kita dapat bersemangat setiap hari dan meneruskan kehidupan kita tanpa diganggu oleh faktor-faktor luaran. Jadi apabila kita boleh menguasai diri kita, insya-Allah tidak ada satu pun yang akan menghalang diri kita. Tak ada satu pun kuasa yang dapat menghalang kita daripada mencapai matlamat kita yang sebenar. Sebelum saya mengakhiri video saya pada kali ini, saya nak satu soalan kepada anda. Saya nak tahu, apakah halangan yang paling besar yang anda hadapi untuk mencapai kejayaan yang anda idam-idamkan, dan anda nak tahu halangan yang ada dalam diri anda itu daripada saya. Saya nak tahu, anda berikan komen di bawah dalam bahagian komen. Berikan komen anda, insya-Allah saya akan cuba untuk membantu sedaya mungkin. Dan jangan lupa untuk subscribe channel YouTube ini untuk mendapat banyak lagi informasi-informasi bagaimana untuk mencapai kejayaan, bagaimana untuk meningkatkan motivasi dalam kehidupan kita. Setakat itu saja untuk kali ini. Saya harap anda berpuas hati dengan setiap ilmu yang saya sampaikan kepada anda dalam ketiga video yang saya kongsikan kepada anda. Setakat itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera.